Assalamualaikum, nama saya Nur Izzah binti Jamaluddin. A17593 akan membentangkan artikel yang bertajuk Tahap Kefahaman Masyarakat tentang konsep iddah dan ihdad dalam Islam di daerah Kinta Utara yang diselir oleh Prof. Madya Dr. Zuliza binti Kusrin. Pengenalan, penceraian seringkali dikaitkan dengan iddah dan ihdad yang merupakan perkara yang wajib dilaksanakan oleh wanita yang sudah diceraikan. Seringkali berlaku kekeliruan masyarakat, khususnya golongan wanita dari sudut pelaksanaannya. Oleh itu, kajian ini membincangkan tahap kefahaman masyarakat di daerah Kinta Utara tentang konsep iddah dan ihdad dalam Islam. Dalam kajian ini menggunakan dua metodologi. Pertama, kualitatif, iaitu analisa kandungan. Kedua, kuantitatif, menggunakan pendekatan soal sidik. Soal sidik diedarkan secara dalam talian dalam tempoh 1 bulan menggunakan aplikasi Google Form dan dikongsikan kepada responden yang terdiri daripada golongan wanita Muslim yang tinggal di sekitar daerah Kinta Utara. Terdapat 3 objektif kajian. Pertama, mengkaji konsep dan isu iddah dan ihdad dalam Islam. Kedua, menganalisis tahap kefahaman masyarakat di daerah Kinta Utara mengenai hukum hakam dan larangan berkaitan iddah dalam Islam. Dan yang ketiga, menganalisis tahap kefahaman masyarakat di daerah Kinta Utara mengenai hukum hakam dan larangan berkaitan ihdad dalam Islam. Seterusnya, dapatan berkaitan iddah. Dilihat pada item keempat, memperoleh nilai min yang tertinggi iaitu 2.92 bersamaan 97.3% menjadikan tahap kefahaman pada item ini di tahap yang tinggi. Min terendah pada bahagian ini adalah pada item kedua dengan nilai min sebanyak 2.71 bersamaan 90.3% menjadikan tahap kefahaman pada item ini di tahap yang tinggi. Seterusnya, pada bahagian soal sidik di bahagian hukum hakam iddah, didapati pada item soalan kedua mencatatkan skala setuju tertinggi dengan nilai 94% menjadikan tahap kefahaman pada item ini di tahap yang tinggi dengan nilai min sebanyak 2.92 bersamaan 97.3%. Pada item ke-8 pula, skala sangat setuju adalah 89.5% dan skala tidak pasti sebanyak 10.5%. Namun didapati tiada responden memilih skala tidak setuju pada item soalan ini. Skala sangat setuju yang paling rendah dengan nilai 42% pada item pertama yang menjadikan tahap kefahaman pada item ini adalah sederhana dengan nilai min sebanyak 2.23 bersamaan 74.3%. Seterusnya, dapatan di bahagian larangan dalam tempoh iddah. Min tertinggi di bahagian ini adalah pada item ke-6 dengan nilai 2.92 bersamaan 97.3%. Terdapat satu soalan pada bahagian ini di tahap yang sederhana iaitu pada item ke-5 dengan nilai min yang terendah iaitu 2.18 bersamaan 72.7%. Seterusnya, dapatan berkaitan ihdad pada item kedua mencatatkan min tertinggi dengan nilai 2.87 bersamaan 95.7%. Item yang memperoleh nilai min yang sama adalah pada item ketiga dan keempat dengan nilai sebanyak 2.80 bersamaan 95.7%. Min yang terendah pada bahagian ini adalah pada item pertama dengan nilai sebanyak 2.49 bersamaan 83%. Seterusnya, dapatan kajian di bahagian hukum hakam iddad. Pada item kelima, skala sangat tujuh adalah tertinggi dengan nilai 84.5% menjadikan item ini memperoleh nilai min yang tertinggi dengan nilai 2.84 bersamaan 94.7%. Terdapat satu item soalan pada bahagian ini di tahap kefahaman yang sederhana dengan nilai min terendah sebanyak 2.27 bersamaan 75.7% ialah pada item ketiga. Seterusnya, dapatan kajian di bahagian larangan dalam tempoh iddad. Item persoalan pertama memperoleh min tertinggi iaitu 2.83 bersamaan 94.3%. Dalam pada itu, pada item soalan kelima juga memperoleh min yang sama dengan item pertama. Seterusnya, pada item soalan kedua mencatatkan nilai min adalah yang paling rendah iaitu 2.26 bersamaan 75.3%. Tahap kefahaman pada item soalan ini juga adalah satu-satunya item soalan yang mendapat tahap kefahaman di tahap yang sederhana. Keseluruhannya berdasarkan 37 item soalan yang dibina mendapati tahap kefahaman 200 orang responden di tahap yang tinggi.
Kesimpulannya, tahap kefahaman secara keseluruhan bagi setiap bahagian dalam soal sidik ini di tahap yang tinggi. Walaupun begitu, penyebaran dan pendedahan berkaitan ilmu aidah dan idat terutamanya kepada golongan wanita perlu tetap diteruskan dan diperkasakan. Hal ini bagi memastikan tahap pengetahuan dan kefahaman dapat terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa dalam membantu golongan yang menerima nasib yang tidak baik kerana kekurangan ilmu berkaitan aidah dan idat. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.